Kita buka pertemuan kita membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma yassir ya karim ya fattah bika nasta'in. Amma ba'du. Sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita merafakkan kesyukuran ke hadirat Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada malam ini dengan melapangkan sedikit waktu kita untuk berada di dalam halaqah yang paling digemari oleh para malaikat, yang paling dimuliakan, orang yang berada dalam majlis ilmu, sehingga disebut orang yang keluar daripada rumahnya untuk menuntut ilmu, dia berada di jalan Allah sehinggalah dia pulang, ataupun jika matinya disebut sebagai syuhada, orang yang syahid akhirat. Jadi saya mengajak sidang jemaah sekalian untuk sama-sama kita berniat menantikan fardu isyak. Mudah-mudahan kita beramal dengan salah satu daripada hadis baginda Nabi SAW. Yang berikutnya kita bacakan bacaan sebelum pengajian. Mudah-mudahan majlis kita dilimpahi berkah insya-Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada mawasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada mawasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada mawasi'ahu ilmullah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih membicarakan adabul majlis ataupun adab ketika mana kita berada di dalam majlis. Kita sampai pada pembincangan adab yang ketiga, bagaimana disebut, saya ulang balik, adab yang pertama di mana kita lihat kita telah bincangkan pada pertemuan yang lepas, iaitu keutamaan berzikir kepada Allah ketika berada di dalam majlis dan larangan untuk duduk di dalam majlis yang tidak disebutkan nama Allah di dalamnya. Mana kita disuruh memilih majlis-majlis yang ada kaitan dengan membesarkan Allah. Jadi majlis-majlis yang lara, majlis-majlis kan hiburan semata-mata, majlis-majlis ataupun duduk-duduk saja, sembang-sembang kosong yang melalaikan kita. Tambahan pula ada perkara-perkara mungkar dalam pertemuan tersebut. Contoh, kita jumpa seorang dengan tujuan nak mengumpat. Contoh, kita jumpa seorang tujuan nak membawang dan sebagainya. Perkara tersebut kan adalah perlu dielakkan. Contoh, kita kata kan ada orang ajak kita, jom jumpa kejap kat kedai sekian-sekian. Kenapa ni? Ada hal sikit kan. Tengok halnya. Kalau hal berkaitan dengan nak memburukkan orang, nak mencerita aib dan keburukan seseorang, maka minta maaf kan, saya kena berundur daripada majlis ni. Saya khawatir duduk saya seketika dalam majlis tuan ni dan esok saya buah nak jawab depan Allah Subhanahu wa taala. Kena ada prinsip tuan-tuan. Kan hidup biar berprinsip. Kan prinsip biar bertepatan dengan syarak, kan prinsip yang kita pegang sungguh-sungguh. Hal mungkar jangan kita terjebak, jangan kita terlibat. Kemudian yang kedua, kita telah bicarakan pada pertemuan yang lepas bagaimana kan disuruh dalam Islam untuk kita memilih teman majlis.
kan, ataupun teman ketika mana kita berada dalam majlis. Berdasarkan beberapa keterangan daripada hadis Nabi SAW, kawan ni dia akan membawa kita kan kepada kebaikan. Jika kalian ingin melihat seorang itu, lihatlah kepada siapa yang dia berkawan. Kalau dia berkawan dengan orang yang baik-baik, insya-Allah kan maknanya dia cuba menjadi orang yang baik. Jika dia kawan dengan orang yang sebaliknya, maksudnya dia akan dikhawatiri takut terkesan terjebak dengan perkara-perkara yang tak mampu untuk dia menepis daripada teman dan taulannya. Begitu juga hadis yang masyhur kita selalu dengar, bagaimana Nabi SAW beritahu tentang berkawan dengan tukang besi dan berkawan dengan tukang atar, kan? Pasti ada kebaikan dan keburukan di sebalik persahabatan tersebut. Yang ketiga malam ni kita akan lihat, iaitu adab ketika berada dalam majlis. Disebut dalam kitab ni ialah mengucapkan salam kepada orang berada dalam majlis ketika dia datang dan ketika dia pulang. Namun dalam bab ni ulama khilaf. Ada yang mengatakan lihat majlis yang seperti mana. Kalau majlis tersebut majlis, contohnya orang tengah baca Quran, kan, orang tengah baca Quran ataupun majlis ilmu, tidak digalakkan untuk kita bagi salam kerana dia khawatir takut mengganggu majlis tersebut. Kan, kalau contoh majlis keramaian, perkumpulan biasa-biasa, kan, ataupun mesyuarat mungkin yang tak mengganggu, maka dibolehkan untuk memberi salam kerana ada hadis yang melarang dan ada hadis yang menyuruh. Kan, lihat kepada keadaan situasi yang kita rasakan mana yang sesuai. Kalau orang tengah baca Yasin, contoh kita sampai kat majlis kat rumah orang, ada jemputan untuk tahlil dan baca Yasin. Orang tengah baca Yasin, kan, kita sampai lewat, kita pun masuk-masuk Assalamualaikum. Orang tengah baca kalam Allah dan tengah baca Al-Quran, maka ketika itu tidak perlu untuk kita bagi salam. Tapi kalau contoh kan majlis dah selesai ataupun orang dah tidak terlibat dengan apa juga bacaan, sama ada Yasin, tahlil ataupun doa, maka ketika itu perlu kita bagi salam ketika berada di dalam majlis. Begitu juga ketika orang tengah solat, kan, macam mana kita nak bagi salam ketika orang tengah solat, dan macam mana orang tengah solat nak menjawab salam, sedangkan hukum menjawab salam itu adalah wajib. Okey, selesai yang ketiga, kan. Yang keempat, makruh menyuruh orang bangun daripada tempat duduknya kemudian dia duduk di tempat tersebut. Orang dah sampai dah duduk dah kat satu-satu tempat dalam majlis, kan, kita kata dah kan, budak-budak belakang contohlah, biasa budak-budak lah kena, kan, budak-budak pergi duduk kat belakang, orang tua-tua bagi duduk depan. Hukum di sini dikata makruh. Dan makruh ni bermakna perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Budak tak budak, dia tetap ada hak di dalam majlis. Kan, kita dah bincang sebelum ni bagaimana dia ada hak ketika mana dalam keadaan solat, kan, dia duduk di saf yang pertama, kita tidak ada hak untuk halau dia ataupun larang dia daripada berada di tempat yang dia telah berada di tempat tersebut. Baik, barang siapa yang duduk di tempat yang dibolehkan seperti masjid dan lainnya, maka dia berhak berada di tempat duduk dari selainnya. Mana siapa dah duduk, jadi dialah punya tempat tu. Maknanya dengan sebab dia datang lebih awal, dia dapat duduk kat satu-satu tempat, maka dia layak untuk menduduki tempat tersebut. Melainkan contoh setengah masjid dan surau dia dah khususkan tempat ni untuk imam dan untuk Bilal yang bertugas, maka janganlah duduk kat tempat imam, tempat Bilal yang bertugas di belakang tu. Kerana orang yang paling layak duduk di belakang imam ini adalah orang yang boleh menggantikan imam, dan dia juga adalah faqih, dan dia adalah muqri', orang yang baik bacaannya juga, yang boleh menggantikan imam, dan dia juga adalah faqih. Faqih ni maksudnya apa? Kalau berlaku sesuatu pada imam ketika tengah solat, dia tahu bagaimana untuk take over, dia tahu bagaimana untuk menggantikan imam yang mungkin tengah terbatal, ataupun kalau imam tu terbatal, dia tahu apa cara nak bermuamalah dengan imam yang ketika itu imam tengah batal. Dan kadang-kadang kita nak cakap dengan imam dah tentu tak boleh, haram hukumnya bercakap ketika solat, dan bahkan membatalkan kita punya sembahyang. Jadi orang yang kat belakang tu dia kena faqih. Faqih maknanya dia tahu apa tindakan yang dia perlu buat. So dah sebut dah sebelum ni, bagaimana kalau imam tu, kita kalau setakat sebut subhanallah, dia tak faham, kan, dia berada di kesilapan yang mana, dia batal ke, dia terlupa rakaat ke, dia tak tahu. Contohnya lah, kalau ada tek cicak jatuh di atas kopiah dia ataupun di atas pakaian dia, kan, mana kita perasan. Lain yang jatuh tu tai yang berat, kan. Kalau najis tek cicak ni dia ringan je, tak terasa pun dia jatuh atas pakaian kita. Jadi macam mana nak
nak menegur imam tadi, keadaan dia orang depan, dia duduk tepi imam, lalu dia ucapkan subhanallah. Jadi imam kena faham yang dia dalam situasi batal ketika itu. Jadi dia perlu berundur daripada solat dia, dan dia kena menyerahkanlah solat yang berikutnya itu kepada orang yang ibdal ataupun yang gantikan tempat dia tadi. Begitu juga ceritanya kalau contoh satu orang imam yang terbatal ketika sujud, kan, batal ketika sujud, nak buat macam mana? Adakah dia nak tinggalkan makmum begitu saja? Dia kena bangkitkan dulu jemaah. Tak boleh dia tinggalkan imam dalam keadaan makmum dalam keadaan sujud. Bantai lama sujud makmum. Rupanya bila bangkit-bangkit tengok imam dah hilang. Kan? Jadi imam pun kena fakih juga. Jadi dia kena bangunkan dulu baru dia beredar. Baru dia beredar, maknanya orang tahu imam dah batal. Dalam situasi sujud macam mana nak digantikan imam? Bantailah sujud lama je kan. Tengok-tengok imam dah tak ada, huyuk dah. Jadi imam pun nak kena fakih, orang duduk belakang imam pun nak kena fakih. Jadi kalau tempat tu tempat yang dikhususkan kan untuk orang-orang yang tertentu, maka tak perlulah kita ambil tempat tersebut. Contoh kalau kita ada majlis-majlis yang khusus kan, ada jemputan khas kan, tempat tu tak bolehlah kita duduk kan. Contohnya kalau di masjid-masjid yang besar-besar, mungkin ada tempat untuk pengarah sekian-sekian kan, ada tempat untuk menteri, ada tempat untuk raja dan sebagainya. Tak bolehlah kita duduk di situ. Bahkan tak perlu nak kata majlis yang tempat yang besar. Di surau kita pun kadang-kadang belakang ni tempat Bilal, tempat Bilal dan imam dikhususkan, ketika itu pun tak boleh kan, sebagai orang kata apa, faham bahasa sudahlah, ataupun disebut di situ juga sebagai adab lah kan. Sebagai bahasa mudahnya faham bahasa. Kalau dah tulis Bilal kan, imam, maka tak perlulah kita duduk di tempat tu. Okey, sekiranya kalau ada sesuatu dan dia meninggalkan tempat duduknya sementara, maksudnya apa? Dia ada urusan ataupun hajat tertentu. Tengah-tengah duduk tu tiba-tiba sakit perut. Tengah-tengah duduk tu tiba dapat panggilan kan, nak bercakap dalam majlis tak sesuai, dia keluar sekejap. Kemudian dia kembali di sana, maka dia lebih berhak dengan tempat duduknya. Tempat tu masih menjadi tempat duduk dia. Melainkan kalau dia sebut kepada orang yang ada di antara keliling dia tadi, minta maaf saya beredar, boleh ambil tempat saya. Kalau dia sebut begitu, jadi boleh kan orang yang ada di sekitar itu untuk ambil tempat dia. Tapi kalau kan dia tidak menyatakan sesuatu kan, kita tak boleh cepat-cepat pergi duduk kat tempat dia, kerana kalau dikhawatiri kalau dia datang semula, memang dia berhak berada di tempat itu. Senang kalau contoh kita nak beredar sekejap, eloklah kalau kita tinggalkan sesuatu penanda. Contohnya lah kan, kalau sejadah, sekarang orang bawa sejadah kan, jadi kalau kita nak beredar daripada sesuatu tempat tu, kita just tinggalkan sejadah kita di situ, bermaksud kita akan kembali sekejap lagi. Jadi orang faham, makruf. Ataupun kalau orang bawa botol air ataupun bawa beg, dia tinggalkan dulu beg, maknanya orang ni akan kembali. Maka tak boleh dalam Islam dia larang daripada seseorang mengambil tempat temannya, tempat rakannya, walaupun dia beredar seketika di atas hajat tertentu. Kalau dia balik, dia berhak untuk dapat tempat yang demikian. Tapi tengok keadaan jugalah. Kalau sampai 2 jam beredar kan, tempat tu dibiarkan kosong. Sebab apa tuan-tuan? Bila kita berada dalam majlis ilmu, sebenarnya antara adabnya adalah kita perlu rapat-rapat kan. Seperti mana kalau kita lihat sahabat-sahabat baginda Nabi SAW, rapatnya mereka duduk ketika majlis bersama Nabi SAW, sehingga kan kalau daun-daun gugur kan, tak jatuh ke tanah, akan jatuh di atas peha-peha mereka. Rapatnya para sahabat duduk di dalam majlis kan, majlis tak kira apa majlis kan, terutamanya majlis-majlis ilmu dengan baginda SAW. Jadi orang sahabat-sahabat ni kalau boleh nak duduk lagi dekat dengan Nabi SAW, sebab tu ada hukum begini kan, sebab tu ada hukum macam keadaan situasi di Malaysia hari ni mungkin tak pelik sangat. Siapa duduk dekat dengan ustaz ke, gasaklah kan, orang lebih suka duduk jauh kan. Sebab apa? Kalau duduk dekat kan takut kena tanya kan. Kalau contoh orang pengajian khusus lah tuan-tuan kalau kita pengajian umum di surau, di masjid ni, bagi saya lah, tak tahulah kalau pada pandangan orang lain, interaksi tu perlu, tapi bukanlah seperti mana kita berinteraksi dengan seorang anak murid yang jauh umurnya di bawah. Sebab kadang-kadang ada komplain daripada daripada sahabat-sahabat jemaah di masjid
Dia kata, aku kalau ustaz-ustaz sekian-sekian lah, dia tak masuk semua ustaz. Kalau sekian ustaz ni mengajar, memang aku lari duk jauh. Kan? Kadang-kadang dia tanya kita soalan, Haji, yang minggu lepas saya mengajar, ingat lagi tak? Berapa rukun tu? Mana orang tua tu ingat? Kan? Dah tengah-nganga kan nak menjawab. Kadang-kadang boleh menyebabkan mungkin jatuh maruah dia ataupun mengaibkan seseorang. Itulah sudah interaksi dengan jemaah tu bagus. Kan? Tetapi jangan di treat ataupun dia bermuamalah seperti kita muamalah dengan anak murid di sekolah. Itu tak kena juga. Kadang-kadang ada orang bila ustaz tu mengajar, dia lari jauh-jauh. Okey. Baik, kalau pengajian khususnya macam mana? Memang contoh orang tu budak duduk di madrasah, kan, budak duduk di universiti, budak duduk di pondok-pondok, budak duduk di sekolah, kan, tak apa muamalah macam tu. Okey, pengajian minggu lepas ingat lagi tak? Saya ajar apa? Rukun sembahyang ada berapa? Okey, mat, kan, rukun sembahyang pertama apa? Okey, tak apa. Kalau orang awam tak apa sesuai, kan, untuk kita bermuamalah dengan cara yang demikian. Baik. Hal itu ditunjukkan oleh Nabi SAW seperti mana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa beliau bersabda, "Idza qama ahadukum," wa fi hadis Abu Iwanah, "Man qama min majlisihi thumma raja'a ilaihi fa huwa ahaqqu bihi." Hadis riwayat Imam Muslim, Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Ad-Darimi. Apabila bangun ataupun siapa yang bangun dari tempat duduknya, kemudian dia kembali ke tempat itu, maka dia lebih berhak dengan tempat tersebut. Tak boleh kita cepat-cepat pergi ambil tempat seseorang yang mana dia memang datang awal untuk duduk dekat dengan guru. Ataupun sahabat-sahabat ni, mereka nak duduk dekat dengan baginda Nabi SAW. Sahabat ni dia seronok duduk dengan Nabi, tuan-tuan, kan? Seronok duduk dengan Rasulullah. Kalau boleh nak rapat lagi duduk dengan baginda Nabi SAW. Sehingga satu riwayat disebut bagaimana sahabat berlumba-lumba berada di sebelah kanan. Ada dua sebab. Yang pertama, kan, sebab Rasulullah pernah bagi tahu kelebihan kanan berbanding dengan kiri. Jadi sahabat mereka lebih ramai duduk di sebelah kanan berbanding dengan saf yang sebelah kiri. Saf sebelah kiri ni jadi macam seolah-olah renggang, apapun sebelah seolah-olah lapang, kosong. Banyak duduk belah kanan dia sebab kelebihan kanan. Jadi bila melihat kepada situasi saf tak seimbang, Nabi menyebut dengan hadis yang lain bahawa di belah kiri pun, kan, bagus juga kata Rasulullah, maka memulai saf jadi seimbang. Namun sahabat masih berlumba nak duduk di belah kanan. Kerana apa? Rasulullah SAW lepas solat, kan, lepas Allahumma ajirna minan nar, riwayat disebut Rasulullah akan berpaling ke sebelah kanan. Jadi sahabat ni melihat Rasulullah memalingkan muka ke arah mereka pun dah jadi satu benda yang besar. Dan bila Rasulullah berpaling ke arah mereka pun dah jadi, oh ya, Rasulullah pandang kita. Tu yang rebut di belah kanan tu, kan? Tu yang mereka duduk berebut di sebelah kanan supaya mereka dapat lihat Rasulullah dan mereka seronok Rasulullah melihat ke arah mereka. Jadi sahabat ni sehingga tahap begitu suka dan dekat dengan Nabi SAW. Bahkan kalau adalah seseorang yang didoakan oleh Rasulullah SAW, dia punya seronok, tuan-tuan, habis semua kat orang dia cerita. Rasulullah doakan aku sekian-sekian, Rasulullah doakan aku sekian-sekian. Kenapa? Dapat doa daripada baginda SAW. Jadi sahabat begitu, tuan-tuan, majlis dengan baginda Nabi SAW. Sebab tu kan adanya hukum berkaitan dengan adabul majlis, kerana sahabat mereka suka duduk berhampiran dengan baginda Nabi SAW. Dan begitulah sebenarnya kalau kita lihat adabul majlis, kan, duduk berhampiran dengan guru ataupun duduk dalam keadaan yang rapat-rapat. Baik, kalau guru saya, tuan-tuan, kan, dia akan panggil ketika ceramah, tuan-tuan, dia kata kalau contoh dia dijemput di tempat-tempat yang jauh, dia akan sebut kilometer dia berapa, perjalanan jarak kilometer dia, kan, daripada tempat dia datang dengan tempat dia mengajar. Contoh baru ni saya hadiri, baru dalam tahun lepas ataupun mungkin 2 tahun lepas, saya hadiri, guru saya hadir di Masjid Hasanah Bangi, Bandar Baru Bangi, kan, datangnya daripada Jerantut. Saya ingat lebih 200 kilo kot, hampir 200 kilo kot, kan, Jerantut ke Bandar Baru Bangi, ataupun kurang sikit 1718 gitulah.
dikirakan kilometernya dan dikalikan dengan meter ni. Saya lupa berapa jarak yang exactly lah, yang betulnya dikalikan dengan meternya kan. Dia kata saya telah berjalan sejauh sekian jarak daripada tempat saya di Jerantut sehinggalah sampai ke tempat tuan-tuan di Bandar Baru Bangi, dia kata. Jadi tuan-tuan, saya tak minta banyak daripada tuan-tuan, dia kata kan. Saya nak minta 2 meter sahaja daripada tuan-tuan untuk ke depan sikit, dia kata kan. Dia kata saya nak minta 2 meter sahaja daripada tuan-tuan. Saya dah bagi kilometer saya sekian banyak, 1000 meter saya sekian banyak, dia kata kan. Saya tak minta banyak daripada tuan-tuan, saya nak minta 2 meter sahaja daripada tuan-tuan ke depan sikit, dia kata. Tapi saya tak nak cakap macam tu kan, sebab saya datang tak adalah jauh sangat kan, dekat Batang Bona je lah, start Batang Bona kan, 2 KL kan. Jadi maknanya jika mengikut adab yang sebenar, begitu keadaan kita berada dalam majlis. Sebab tu kalau kita tengok student tuan-tuan kalau tanya balik student-student, tak kira di mana-mana lah, sekolah ke, di kampus ke kan, di pondok ke, mereka lebih suka duduk di belakang kan. Puak budak lelaki, Masa Pul puak dulu kat mana? Ngaji dulu, belajar dulu, biasa suka duduk puak belakang kan. Budak-budak lelaki belakang je. Yang duduk soft depan ni siapa? Budak-budak nerd. Tahu nerd? Budak-budak nerd, budak-budak jenis apa? Lurus. Jenis lurus, jenis kaki study, ulat buku, duduk depan lah. Ada pun yang jenis apa, jenis nakal-nakal sikit lah kan. Dia bukan jahat, dia nakal-nakal sikit, dia suka duduk belakang-belakang. Dia suka datang lambat sikit, dia cepat boleh beredar kan. Jadi yang sebetulnya duduk tu biar lagi dekat, kerana ada berkat tuan-tuan. Dia cerita bukan isu bab nerd tak nerd, cerita isunya berkat. Bila duduk hampir dengan guru, seperti mana kita lihat konsep ngaji itu, konsepnya talaqi kan, bertemu. Talaqi ni ulama tafsirkan 2, bertemu di dalam majlis, ataupun disebut juga talaqi itu pertemuan antara lutut dengan lutut kan. Talaqiyah mana pertemuan. Apa yang bertemu? Bertemunya 2 lutut di dalam majlis, itu talaqi. Jadi itu kalau konteks ataupun konsep belajar yang sebenar. Maka pemilik tempat itu lebih berhak. Oleh kerana itu ada larangan menyuruh orang bangun daripada tempatnya yang dibolehkan. Ada larangan kan, untuk menyuruh seseorang bangun daripada tempat dia. Macam mana kita bagi tahu perlu berebut untuk duduk di saf awal, begitu jugalah perlu berebut untuk duduk hampir dengan guru ketika dalam majlis ilmu. Dari Ibn Umar bahawa Nabi SAW bersabda, maaf saya, Rasulullah SAW melarang menyuruh seseorang bangun daripada tempat duduknya lalu dia duduk di tempat tu. Kan? Kalau bukan tempat yang dikhususkan, maka kalau orang duduk, maka tak boleh kita suruh dia bangun. Kalau tempat VIP lain lah, contoh dalam majlis mesyuarat agung kan, majlis majlis-majlis yang khusus lah, ada YB-nya, ada pegawai-pegawai kanannya, dah tulis nama dah kan, ditulis hak ni untuk DO, ni untuk pegawai agamanya, ni untuk pengarah sekian-sekian, ni untuk timbalan pengarah sekian-sekian, dah ada tagging nama untuk tempat khusus. Tadi tak boleh nak kata apalah, memang kita suruh dia beredar lah. Lagi satu, dari protokol majlis pun dah ada, kita panggil apa istilahnya, PIO. Dan PIO saya lupa dah. Pernah dulu masa zaman-zaman belajar tu terlibat dengan program-program universiti kan. Ada satu jawatan tu nama dia dalam majlis, lupa dah saya kan. Dia ni ditugaskan secara khusus. Contoh ada VIP, ada 2 orang, ada 2 pegawai. Pegawai ni yang boleh dekat dengan VIP ni, orang lain tak boleh. Dia yang kawal ataupun dia yang jaga protokol kan. Dari sudut nak terima hadiah, dia tukang sambut balik kan. Dari sudut nak menentukan dia duduk di mana, dari sudut bergambar, dia yang pakar, expert ketika itu. Contoh ada 2 orang datuk dan dijemput dalam majlis, seorang jaga datuk ni, seorang jaga datuk ni. Orang lain tak boleh memberi arahan, takut nanti dia jadi protokol tu lagi. Ada satu istilah saya lupa dulu kan. Pernah zaman-zaman belajar tu terlibat dengan yalah majlis-majlis di universiti kan. Baik, dari Ibn Umar radhiyallahu anhu tadi disebut Rasulullah larang seseorang itu untuk duduk di tempat yang orang lain telah duduk, suruh orang bangun. Akan tetapi berlapang-lapanglah dan luaskanlah.
berlapang-lapang dan luaskanlah. Makna bagi laluan kat orang lain untuk duduk, jangan kongka. Musim Covid ni cerita lain, kan? Musim Covid ni cerita lain. Tapi kalau dalam situasi yang biasa, makna jemput bagi panggil orang, kan? Mari sini boleh lagi. Sebab lagi dekat seorang itu dengan guru, lagi dia memperolehi keberkatan. Okey. Dan Ibnu Umar tidak suka bila ada seseorang bangun daripada tempat duduknya, lalu tempat duduk itu ada seseorang yang menempatinya. Ibnu Umar ni dia seorang yang strict, tuan-tuan. Seorang yang tegas, seorang yang berprinsip. Macam mana dia ajar oleh Nabi SAW, macam tu yang kena buat. Dia tak bagi. Nabi larang, tiba ada orang yang buat, dia akan marah orang yang buat tersebut. Pernah sekali dia marah kepada anaknya Sayyidina Bilal, anak pada Ibnu Umar. Abdullah bin Umar ni namanya Bilal. Bilal bin Abdullah bin Umar, makna cucu pada Sayyidina Umar. Di zaman Ibnu Umar, makna dah lepaslah wafat Rasulullah, cucu Sayyidina Umar ni, Sayyidina Bilal ni, dia mencadangkan supaya wanita-wanita dibenarkan untuk hadir ke masjid. Dia mencadangkan wanita-wanita dibenarkan untuk hadir ke masjid. Sedangkan ada satu hadis yang Rasulullah melarang wanita ni hadir ke masjid. Maka bila dengar anak dia suruh perempuan-perempuan hadir ke masjid, dia marah anak dia. Sebab apa? Clash dengan baginda Nabi SAW punya larangan. Lalu disebut pada anaknya, mulai saat ini aku tak akan bicara dengan kau, dia kata. Sebab engkau telah menyanggah baginda Nabi SAW. Punya kuat dia pegang dengan perintah suruhan Nabi, sehingga dengan anak dia pun tak nak bercakap. Sehinggalah ada orang pujuk, bagi tahu, orang cadangkan kepada Bilal bin Abdullah bin Umar ni tadi, di saat ayahnya dah nazak ataupun dah sakit, pergilah jumpa ayah kau, kan? Mesti dia akan berikan kemaafan di hujung-hujung usianya ni. Sayyidina Bilal pun pergi, tuan-tuan. Bukan Bilal bin Rabah, Bilal bin Umar radhiyallahu anhu. Pergi jumpa ayah dia masih utuh, masih ingat lagi. Engkau dulu menyanggah hadis Nabi SAW. Jangan cakap dengan aku tak nak cakap dengan kau sampai aku mati. Dia tak cakap dengan anak dia, tuan-tuan. Dia tak cakap dengan anak dia sebab kuatnya dia pegang dengan prinsip dia, kan? Kuatnya dia pegang dengan perintah baginda Nabi SAW. Jadi bila dia lihat ada orang yang cuba menyanggah ataupun menyalahi apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW, dia marah orang tu. Dan kalau kita lihat Ibnu Umar ni, kuat dia berpegang dengan sunnah. Satu ketika dia sampai di satu tempat, dan dia suruh dia punya maula ataupun dia punya khadim dia untuk bawakan tembikai. Lalu dia makan tembikai di satu tempat, dan lalu ditanya oleh orang ramai, kenapa kau makan tembikai itu di sini? Dia kata, di sinilah aku pernah lihat baginda Nabi SAW duduk di sini dan makan tembikai. Sehingga tahap itu, tuan-tuan, dia mengikut secara sunnah itu secara solid, kan? Sedangkan tak disuruh pun, tak disuruh, kan? Kita nak makan tembikai mesti cari tempat yang pernah duduk dek Nabi. Tapi nak mengatakan bahawa sayangnya Abdullah bin Umar, maka dia ikut sunnah Nabi itu secara solid, tuan-tuan. Abdullah bin Umar ni, dari sudut ketokohan, keilmuan dia, tuan-tuan, di saat Sayyidina Umar sakit, ayah dia sakit, baginda Sayyidina Umar sakit, tenat masa tu, sahabat-sahabat minta Sayyidina Umar namakan pengganti dia. Namakan siapa yang akan naik selepas daripada kewafatan Sayyidina Umar. Maka orang duk sebut nama Abdullah bin Umar. Dari sudut kelayakan, memang Abdullah bin Umar ni sangat layak, tuan-tuan. Abdullah bin Umar ni dari sudut ranking periwayatan hadis, dia mungkin duduk di nombor 3, tak silap saya. 2 atau 3, tuan-tuan. Cek balik. Yang pertama Abu Hurairah, yang kedua sama ada Aisyah ataupun Ibnu Umar. Ni orang yang banyak meriwayatkan hadis daripada baginda Nabi SAW. Mana dia ikut betul, tekun betul mengikut baginda Nabi SAW. Jadi, tuan-tuan, orang cadang kat Sayyidina Umar, nantilah anak kau, dia layak. Sayyidina Umar jawab apa? Sungguh dia layak, tapi aku tidak akan menamakan dia. Sungguh aku layak,
Sungguh dia layak, tetapi aku tidak akan menamakan dia, kata Sayyidina Umar. Lalu tuan-tuan, Ibnu Umar ni tadi, Abdullah bin Umar mengangkat nama Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Dan diangkatnya nama Sayyidina Uthman. Sebab apa? Kan, kata ulama sirah, kan, ada kemungkinan Sayyidina Umar tak nak dipersalahkan sepanjang, kan, kehidupannya, sepanjang dunia ini sehingga hari kiamat, bagaimana dia melantik kroni dia, kan? Dia Amirul Mukminin, orang walak, orang taat pada dia. Kalau dilantik anaknya, pasti kan orang akan sebut mengenai keburukan Sayyidina Umar, kan? Lantik anak sendiri menjadi khalifah. Lalu Ibnu Umar, walaupun dia layak tuan-tuan, dia namakan Sayyidina Uthman. Akhirnya ittifaq ketika itu, lepas kewafatan Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dilantik menjadi Amirul Mukminin yang ketiga. Baik. Dan hikmah dari larangan ini adalah mencegah pelanggaran hak seorang Muslim. Nak elak supaya tak bermasam muka, kan? Nak mengelakkan, tak nak jadi berkata-kata di belakang. Berkata di belakang ni walaupun betul tuan-tuan, dia tetap mengumpat. Idza kunta sadiqan faqad igtabtahu wa idza kunta kaziban faqad bahantah. Kalaupun cakap benda betul, dia jadi ngumpat. Ya sungguh, memang dia ambil tempat si Fulan ni tadi. Sungguh orang lain pun nampak. Tapi once bila cakap belakang, isu ni tetap mengumpat. Tak ada orang yang suka diri dia dibicarakan di belakang diri dia. Kan orang bagi izin, ustaz boleh cakap hal saya reda. Reda kat dunia, kadang reda kat mulut, tak masuk kat hati reda. Sifat reda ni, sifat reda, sifat maaf, dia datang daripada hati tuan-tuan. Sifat zuhud, dia datang daripada hati. Zuhud, kata guru kami, dia tak boleh di apa orang kata, sifat zuhud ni tak boleh ditonjolkan dari sudut luaran. Pakai baju kusam-kusam, warna compang-camping, kan? Oh, zuhud orang ni. Tak. Kata guru kami, zuhud amalan hati. Zuhud bukan amalan zahir. Maksudnya apa? Walaupun dia ada duit, bilion duit dia tuan-tuan, juta duit dia, tapi dunia tak masuk dalam diri dia, itu pun orang zuhud. Rumah 4 tingkat, ada lift lagi, kan? Kereta menjala, duit dalam akaun juta, tapi dunia tak masuk. Dunia tu sekadar keperluan sahaja, tak masuk dalam hati dia. Orang ni pun zuhud. Tak semesti zuhud mesti pakaian compang-camping, baju kedut-kedut nampak zuhud. Itu nak nunjuk ke orang tu, maknanya bukan zuhud. Zuhud amalan hati. Begitu juga redha. Redha adalah amalan hati. Saya redha je ustaz nak ngumpat saya. Cakap kat mulut boleh, hati belum tentu. Betul? Maaf, memberi maaf. Maaf juga amalan hati. Sebab ada satu riwayat bagaimana Rasulullah menyebut berkaitan dengan seorang ahli syurga. Yang tuan-tuan mungkin dah dengar dah cerita bagaimana Rasulullah bagi tahu tu ahli syurga. Rasulullah bagi tahu. Sahabat pun dia tengok apa amalan dia, tengok biasa je. Bila ditanya apa amalan kau ni, aku tengok biasa je. Dia kata aku pastikan setiap hari sebelum tidur aku maafkan kesalahan semua orang. Maaf tu tuan-tuan bukan di mulut. Tak apalah aku maafkan dosa kau, tapi belakang tak selesai lagi. Lepas 10 tahun masih cerita lagi hal tu. Lepas 20 tahun masih cerita lagi hal tu. Maknanya maaf tu tak di hati. Maaf tu sekadar di mulut. Amalan memberi maaf mesti amalan hati. Kita tidur, sebelum tidur waktu malam, kan? Ya Allah, daripada lubuk hati aku ni, ya Allah, aku beri maaf kepada semua orang yang ada salah dengan aku, ya Allah. Daripada hati tuan-tuan. Ni baru dapat ganjaran seperti sahabat yang Rasulullah kata dia tu ahli syurga. Sebab amalannya memberi maaf itu dengan hati. Lagi satu nak bagi tahu sebelum tidur ni tuan-tuan.
Pastikan sebelum tidur jangan bawa kemungkaran masuk dalam tidur. Contohnya apa? Masa nak tidur masih lagi duk tengok YouTube, nak tidur masih lagi duk tengok WhatsApp. Yang elok tak apa, kan? Cerita yang tak elok ni. Masih lagi tengok Facebook, gambar begitu begini. Pastikan kita tidur dalam keadaan suci. Suci ni maksudnya bukan setakat wuduk. Ni adab tidur sikit. Suci ni bukan setakat wuduk, bukan setakat baca al-mulk lepas sembahyang isyak baca al-mulk. Kau balik kau layan duk tengok gegar tak gegar, kan? Gempak tak gempak, tak tahulah apa benda rancangan yang ada, kan? Lepas tu tidur. Tadi dah baca al-mulk dah. Kita masih tidur dalam keadaan tidak suci sebenarnya. Bagaimana ulama' tidur? Mereka akan tinggalkan dulu maksiat yang ditaubatkan. Istighfar banyak-banyak. Saya ajarlah kat pertemuan yang lepas. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Baca bismillah 21 kali, tuan-tuan. Kan ni amalan-amalan yang diberitahu oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, kan? Dalam kitab beliau, dalam buku beliau disebut amalan ni, tuan-tuan. Baca bismillah 21 kali. Ada beberapa kelebihan. Yang pertama, kelebihan baca bismillah 21 kali terhindar daripada gangguan syaitan. Yang kedua, terhindar daripada mati dalam keadaan mengejut. Yang ketiga, insya-Allah rumah kita tak masuk pencuri, tuan-tuan. Insya-Allah. Tapi amalan ni imanan wahtisaban lah. Buat amal ni berserta dengan yakin dan harap. Bismillah ni nampak simple, tapi di dalam bismillah tu terkandung 3 nama Allah yang besar. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Sebelum tidur pastikan kita baca, kan, bismillah. Apa lagi amalan, kan, nak tidur, tuan-tuan? Selain baca al-mulk ni, saya nak bagi tahu lagi ni. Lepas baca ayat kursi sebelum azan, baca la ikraha fid din. Dan sambung terus. Kalau buka surah ayat Quran tu, ayat kursi, la ikraha fid din, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Baca sampai habis, dan sampai habis ayat tu. Kemudian pergi kepada akhir suratul Baqarah, ada 2 ayat, amanar rasul, dan sehingga habis. Disebut oleh baginda Nabi SAW dalam hadis, siapa yang baca, kan, amalan tersebut, ayat kursi, la ikraha fid din, kan, Allahu waliyul ladzina amanu amanar rasul, kan, sehingga habis ayat tadi, kafata, kata Nabi, kafata, memadai. Memadai ni apa maksudnya? Kalau andai kata malam tu kita tak sedar qiyamul lail, tak terbangun malam tu, musim-musim hujan, musim-musim sejuk ni, tuan-tuan. Minggu lepas kalau tak silap saya, nilai 22 ke 23 darjah Celsius, sejuk, kan? Tak lagi Cameron lah, kat Sungai Mahang lagi sejuk. Kan, menggigil masuk dalam jeram tu. Kafata, kata Nabi, memadai. Maknanya kalau tak terbangunlah kata malam tu, seolah-olah kita dah berqiyamul lail. Tapi jangan baca, tak apa, tidur sampai subuh lah. Tidak, maksudnya kalau tak terbangun, diberikan pahala seolah-olah kita qiyamul lail. Maka tuan-tuan boleh ambil, kan, buat bacaan, buat tambah-tambah baca sebelum tidur. Okey, azan dulu. Allah
Baik, tuan-tuan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu persoalan. Jika kita mengetahui makruhnya menyuruh seseorang bangun daripada tempat duduknya, lalu dia menduduki tempat tersebut, akan tetapi apakah kemakruhan ini hilang apabila pemilik tempat itu mengizinkannya? Dia dapat dulu tempat tu, kemudian dia tengok ada orang yang lebih utama, ataupun orang yang lebih warak nampaknya, ataupun mungkin kalau kita kata dunia kita hari ni, komuniti kita hari ni, ada ustaz lah datang, kan? Ustaz datang, kita atas dasar ihtiram kepada dia, kita kata, Ustaz mai duduk sini Ustaz, kita sedia untuk bangun, tak apa, saya belakang, tak apa, dan Ustaz duduk sini. Apa situasinya? Dalam keadaan dia rela tempat dia diberikan. Dan berlaku hal ni kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar ni sahabat yang warak, tuan-tuan. Warak Ibnu Umar. Orang bagi dia duduk, dia tak nak ambil, tuan-tuan. Dan ada riwayat dia sebut bagaimana, aku sedang duduk, riwayat daripada Abul Khasib, dia mengatakan, aku sedang duduk, lalu Ibnu Umar datang dan seseorang berdiri dari tempat duduknya. Abul Khasib dia menceritakan situasi dalam satu majlis. Aku lihat Ibnu Umar masuk dalam satu majlis, ada orang lain berdiri dengan memberikan tempat duduk dia kepada Ibnu Umar, tetapi dia duduk di tempat lain. Ibnu Umar tidak duduk di tempat itu, tetapi dia duduk di tempat lain. Orang tu bangun suruh duduk, tak apa, dia tak bagi orang tu bangun, dia ambil tempat lain. Lelaki itu kata, kamu tidak berdosa pun untuk duduk di tempatku. Tak apa, aku bagi ni, rela hati. Ibnu Umar jawab balik, aku tidak akan duduk di tempatmu dan tidak pula duduk di selain tempat kamu setelah aku melihat sesuatu daripada baginda Nabi SAW. Baik kat tempat engkau, baik kat tempat orang lain, aku takkan duduk, dia kata. Sebab aku telah melihat sesuatu daripada baginda SAW. Seorang datang kepada Rasulullah, datang di majlis baginda, lalu seorang lelaki bangun di tempat duduknya agar orang lain duduk di tempat itu. Maka Rasulullah jawab, kan, Rasulullah SAW melarangnya. Rasulullah tak bagi perbuatan beri tempat duduk dia pada orang lain, tapi dia kata aku rela. Maka Imam Nawawi dalam membahaskan hukum ni, dia kata apa? Ini adalah sifat wara' yang terdapat pada diri Ibnu Umar. Walaupun orang tu rela, sebenarnya dah mahzuf dah hukum makruh tadi, terbatal dah hukum makruh sebab dia rela. Tapi Sayyidina Umar dia wara'. Wara' ni sifat yang payah nak cari, tuan-tuan. Dan mutaakhir ini orang dah makin hilang sifat wara'. Alim memang alim, ilmu Masya Allah, tapi waraknya tidak ada. Baca kitabnya begitu banyak, mengajinya begitu banyak, tapi tak ada warak, tak nampak izzah, kan? Ilmu tu ataupun nur ilmu tu masuk dalam diri dia. Dia hanya sekadar ilmu yang menempel tetapi tidak bercahaya. Warak ni ibarat cahaya bagi orang yang berilmu. Warak adalah cahaya bagi orang yang berilmu. Saya ingat pesan guru kami, antaranya ialah orang-orang ada ilmu ni, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, hendaklah menjadi muhyi sunnah, orang yang menghidupkan sunnah. Jangan orang yang mematikan sunnah, kan? Antaranya Syekh Nuruddin sendiri marah, kan, kalau ada terutama golongan-golongan agamawan yang contoh, dia bagi contoh satu simple je lah. Lepas sembahyang kita tak ikut cara sunnah baginda Nabi SAW. Apa cara sunnah Nabi? Kan? Masih dalam keadaan duduk seperti mana kita duduk tahiyat tu, istighfar 3 kali, dan kemudian baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, terutama untuk subuh dan maghrib. Terutama subuh dan maghrib. Ini tuan imam mungkin boleh ambil perhatian, kan? Subuh dan maghrib
Jangan alih lagi kaki sehinggalah selepas Allahumma ajirna yang kita baca 7 kali itu baru kita alihkan kaki kita. Dan begitu juga orang lain lah. Ikutlah seperti mana. Sebab bila Tok Imam tak buat, orang nak tiru siapa? Bila ustaz tak buat, orang awam nak tiru siapa? Jadi kena menjadi orang yang muhyis sunnah, orang yang menghidupkan sunnah. Apa yang sunnah kita buat, mana yang termampu tuan-tuan kan? Tapi kalau kita hilang sifat warak kan, walaupun ilmunya ada, warak ni meliputi akhlak, adab, amal kan, cara bercakap, cara pergaulan, banyaklah meliputi benda-benda yang berkaitan dengan warak ni tuan-tuan. Kena cuba untuk menjadi orang yang warak. Warak ni belajar daripada mana? Lihat bagaimana orang warak. Kan, nak kenal orang warak ni, dan tengoklah tok guru kan, yang dia tak sekadar bercakap, dia buat. Tak sekadar menyampaikan tapi dia amal kan. Sebab ilmu ni kalau kita cakap, kita sendiri tak buat, orang tak akan terkesan pun. Ilmu yang kita cakap, kita pun tak buat, tak masuk dalam hati orang yang dengar. Ni sebenarnya menyampaikan ilmu, semua orang boleh sampai. Bagi kitab, bacakan buku ni, semua orang boleh baca. Tapi kesan deepnya ilmu tu, bila mana seorang tu dia buat kan, maknanya orang yang mendengar dia akan, Allah gerakkan hidayah juga untuk buat. Mana cakap ilmu ni tuan-tuan, dia daripada hati, dia turun ke hati. Kalau sekadar cakap di mulut, hati dia tak begitu, tak turun ke hati orang yang mendengar. Bagaimana guru-guru kami tuan-tuan kan, orang yang sangat hebat amal dia, dia cakap dia buat tuan-tuan. Dia cakap pasal qiyamul lail, memang pukul 3 pagi dia dah ada kat surau. Bangun, qiyam, anak-anak belajar-belajar agama, tak qiyam kan, tak sempurna, tak cukup ngaji kalau tak jaga qiyam, dia kata. Ya sungguh pukul 3 pagi dia dah ada dekat surau. Makna dia tak sekadar cakap, dia sendiri buat. Tapi kalau kita cerita kat orang qiyam tuan-tuan, kita pun tak qiyam, dia tak masuk. Sebab tu cakap ni, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat berat dosa dia, orang yang duk cakap dia tak buat kan. Sebab tu orang-orang mengajar ni kadang-kadang takut tuan-tuan, kita ni banyak cakap. Kita minta dengan Allah, ya Allah beri hidayah ya Allah kan, aku nak buat ni ya Allah kan, beri hidayah ya Allah, aku nak buat ni ya Allah, bukan sekadar nak sampai. Sebab tu sahabat-sahabat bagi Nabi SAW, antara Sayyidina Abu Bakar, dia cukup takut kan, takut tak sempat amal apa yang dibaca, takut tak sempat amal dengan segala isi Al-Quran tuan-tuan. Kerana mulut kami yang berbicara ni lebih dekat dengan telinga berbanding dengan telinga tuan-tuan. Jadi telinga kami ni lebih dengar berdekat dengan apa yang kami sebut. Dan kami lebih esok Allah Ta'ala tanya di hari akhirat. Tuan-tuan doakan kami, tuan-tuan ada kekuatan kan, untuk bukan sekadar kita bercakap, tetapi kita buat. Saya dah bagi tahu dengan tuan-tuan dalam pertemuan yang lepas, ilmu kalau tak diamal, dia hanya maklumat. Maklumat ni semua orang ada maklumat, tapi bila diamal dia jadi makmulat. Ini yang betul. Yang ilmu yang diamal adalah ilmu yang makmulat. Ini kadang-kadang kita tengok sahabat-sahabat, kawan-kawan kita kan, ilmunya banyak masya-Allah kan, tapi kita sedih. Surau kadang-kadang tak ada tok imam. Dalam komuniti kita ramai ustaz. Ada satu taman saya mengajar tuan-tuan, boleh panggil taman ustaz kot. Lebih daripada 30 orang ustaz duduk dalam taman tu. Kan, saya kata tak payah panggil saya, dah mengajar ni, saya kata ustaz yang 30 orang lebih ni je susun jadual, cukup dah sebulan kuliah kan. Maknanya ada taman yang masya-Allah lah. Tapi saya tak katalah taman tu ustaz-ustaz dia tak ke surau. Tapi kadang-kadang ada setengah tempat tuan-tuan dikelilingi oleh komuniti asatizah, tapi ustaz-ustaz tak pergi ke surau, tak pergi ke masjid, sehingga kan semayang diimamkan oleh orang yang tidak ahli. Kalau imam baca tak betul, dikomplain, dah engkau ustaz kenapa tak datang. Ini kadang-kadang kita sedih tuan-tuan. Ini yang ilmu yang hanya maklumat, dia tak jadi makmulat. Dok cerita pasal semayang jemaah, pandai tapi tak buat. Doa tuan-tuan moga taman tuan-tuan tidaklah kan, tidak berlaku yang demikian. Ada tempat-tempat yang berlaku demikian, kerana kita sedih tengok. Okey.
Yang pertama dia sebut apa? Kenapa Ibnu Umar tidak ambil tempat yang ditawarkan kepada dia? Kerana yang pertama disebut bahawa seseorang mungkin malu darinya, segan dengan Sayyidina, ingat Ibnu Umar kan, dia ni orang yang hebat kan, orang yang warak, segan ataupun respect. Lalu dia bangun daripada tempat duduknya dan diberikan kepadanya tanpa kerelaan dalam hati, ataupun istilahnya mungkin malu Allah. Tahu malu Allah kan? Aku tak bagi, kau segan pula. Dia bagi bukan kerelaan hati, kerana segan semata-mata. Sayyidina Umar tak nak situasi itu berlaku. Biarlah orang kalau nak bagi tu, maknanya datang daripada hati dia. Tapi mana tahu hati orang. Kadang-kadang mungkin sebab ikhlas tu ikhlas, tapi malu Allah tu tetap ada. Dia tak nak benda tu ada dalam diri orang yang memberi. Yang kedua, mengutamakan orang lain dalam hal mendekatkan diri kepada Allah dimakruhkan. Dia dah dapat dah tempat yang dekat dengan guru tadi, elok dah tu. Dia pergi beredar daripada tempat tu bagi kat orang lain, makruh hukum dia. Contoh, dah dapat dah saful awal, dah dapat dah saf pertama ni kan, datang syekh sekian-sekian, tak apa syekh ambil tempat saya ke belakang, tak apa, makruh hukum dia berdasarkan keterangan ayat Al-Quran kan? Berdasarkan ayat Al-Quran sendiri berbunyi fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah melakukan kebaikan. Jadi Islam suruh lagi hal kebaikan ni lumba. Saya dah cerita dah bagaimana kan, satu orang sahabat yang masih kecil, sigharus sahabah, dan dia duduk dalam majlis bersama Rasulullah. Ada kibarus sahabi, sahabat yang lebih besar dalam majlis yang sama. Ketika nak agih air, nak pusing rotate minum air tu, Rasulullah tengok yang kanan kecil, yang kiri besar. Rasulullah kata, boleh tak kalau hari ni tak mula dengan kau, nak mula bagi pakcik dulu? Apa jawab sahabat yang masih kecil? Ada yang kata dia adalah Ibnu Abbas. Dan dia kata apa? Kalau hal yang baik itu terutama datang daripada engkau Rasulullah, aku tak kira, aku tetap nak turn aku hari ni. Aku nak dapat dulu kesan daripada bekas minum engkau ya Rasulullah. Makna dalam hal kebaikan, kita sendiri yang kena mendahului. Datang lambat belakang, ustaz tak ustaz kan? Mufti tak mufti kan? Imam Masjidil Haram tak Masjidil Haram kan? Lambat belakang. Ceritanya begitu, dalam Islam begitu. Jadi Ibnu Umar dia sangat alim, ilmunya banyak dan sangat faqih. Dia sahabat-sahabat ni tidak semuanya fuqaha. Semua sahabat adalah siqah kan? Semua sahabi adalah siqah. Kata guru kami Maulana Husnul Nizam, semua sahabat adalah siqah, tapi tak semua sahabat adalah fuqaha. Sahabat semua siqah, maknanya dia sudut adab, akhlak kan, semua A. Tapi tak semua yang A, akhlak, adab tadi menguasai ilmu syariat ini dengan baik. Dari sudut hukum lah kan, dari sudut hukum fiqhnya tak semua menguasai. Sebab sahabat ni di komuniti dia macam komuniti kita. Dari sudut apa? Kerjayanya. Ada yang kerja swasta, contohlah kalau hari ni kan, ada yang kerja kerajaan, ada yang engineer, ada yang lawyer, ada yang petani, ada yang peniaga, ada yang penternak, macam-macam lah. Yang faqih ni, yang ustaz ni kan, tak ramai. Jadi antara yang faqih adalah Ibnu Umar. Jadi sebab tu dia melihat keadaan ni kan, dengan bukan setakat ilmu, tetapi dengan faqih kan, bukan setakat ilmu yang ada, tapi dia apply ilmu tu dalam ilmu yang dia ada, mengadaptasikan ilmu yang ada tu tadi. Sebab tu imam kan perlu juga seorang yang mukri, yang baik bacaan, dan seorang yang faqih. Faqih ni maksudnya tak adalah sampai baca kitab 10 jilid, 20 jilid baru dipanggil faqih, tapi maknanya faham membaca situasi kan, faham baca situasi. Contoh, jemaah kita ramai otai-otai, janganlah baca panjang-panjang kan. Saya tak kata yang imam sedang baca tu tak bagus, okey dah tu kan. Maknanya kalau contoh jangan terlalu panjang. Ada orang dah seronok dah dengar tu kan. Betul tu ustaz, betul. Dah tua-tua ni kota kan. Kan? Yang imam baca tu dia walaupun panjang tapi dia selesa tu, maksudnya dia sudah apa, bacaannya medium ataupun sedap kita dengar, dan bacaannya laju kan, bacaannya laju. Saya tak komplain dari sudut
panjang baca tu. Maksud saya kalau panjang yang melampau-lampau sampai 2 muka 1 rakaat, itu melampau. Kan kalau macam contoh 3 suku ke kan, kalau 1 muka surat dengan bacaan imam kita baca tadi, masya-Allah, tak puas kita rasa kan. Tapi maknanya jangan berlebih-lebihan sampai jemaah tak selesa, tak seronok kan, dengan apa yang sedang kita buat. Begitulah situasi-situasi yang lain, tuan-tuan. Wallahu a'lam bissawab. Sekadar tu dulu. Ada panjang lagi ni syarah ni, saya tak sempat nak habiskan kan. Saya berhenti di situ dulu. Dan yang terakhir, tuan-tuan, saya sikit lagi ni. Sikit lagi, sorry. Nabi SAW bersabda, berbarislah kalian seperti mana berbarisnya para malaikat menghadap Tuhannya. Kami tanya, ya Rasulullah, bagaimana malaikat berbaris menghadap Tuhannya? Rasulullah menjawab, mereka menyempurnakan saf yang pertama dan mereka merapatkan saf mereka. Kan cerita dari sudut saf tadi, menyempurnakan saf ni maksudnya apa, tuan-tuan? Kita berada di saf ni, ya sungguh kita tak boleh rapat. Dalam keadaan Covid ni kita tak boleh nak rapat. Tetapi kita kena luruskan saf. Cuba tengok kalau ada setengah masjid dia tulis lurus dan rapatkan saf. Ya sungguh rapatkan saf tu kita tak boleh buat musim Covid ni. Tapi lurus kita masih kena luruskan saf. Musim Covid ni ramai yang saya perhatilah di setengah masjid, ramai yang tak betul kedudukan kaki dia. Dia bentang sejadah, minta maaf saya sebut contoh sejadah yang ada kat depan ni kan, kaki dia berada di akhir sejadah ni. Kalau tuan-tuan nampak sejadah depan saya ni kan, kakinya berada di akhir sejadah, sedangkan saf yang betul adalah kakinya berada di akhir seletik warna biru tu. Jadi sejadah ni kena kebelakangkan sama dengan baris tersebut, baru kakinya sama. Sekurang-kurangnya kita tak boleh nak amal dengan rapatkan saf, kita beramal dengan luruskan saf. Kita beramal dengan menyempurnakan salah satu daripada syarat saf. Jadi lepas ni pastikan betul keadaan saf kita, tuan-tuan kan. Bukan ikut line ni yang depannya, pastikan akhir saf kita, akhir sajadah kita tu berada di line biru. Jadi kaki kita berada di situ, tuan-tuan. Kalau ada yang kata apa, alah sejadah ni pendek, kaki saya ni orang panjang, sebab tu saya ke depan kan, itu tak ada masalah lah kalau dia faham betul kaki dia kena kat situ. Kalau kaki tu pendek, bawalah sejadah besar sikit. Kalau sejadah tu pendek, bawalah sejadah besar sikit kan, sebab kaki pendek pula, kan. Kalau sejadah tu rasa pendek, bawa besar sikit. Tak cukup besar sejadah yang ada tu, minta orang rumah sambung. Kau sambung sikit sejadah ni, bagi panjang sikit kan. Ikutlah cara macam mana. Tapi maknanya kita kurang-kurang beramal dengan apa yang Nabi sebut. Malaikat menghadap Allah dengan menyempurnakan saf dan merapatkan saf. Jangan bincang, saya tidak nak bincang isu orang kata kita ikut gitu ginilah. Kita tak ikut Yahudi, kita tak ikut Nasara, kita tak ikut Buddha, kita ikut ulul amri. Ulul amri dah tetap macam tu lah, tuan-tuan kan. Ramai lagi orang nak petikai semayang. Saya kadang-kadang sedih tengok Datuk Menteri kita, YB Dr. Zul kita kan, orang hentam page dia di Facebook kadang-kadang kan. Bila lagi kita nak rapatkan saf ni, nak ngikut telunjuk Yahudi. Allah, saya kata, kalaupun tak tahu, janganlah tunjukkan jahil. Kalau kita tidak alim, jangan tunjukkan kejahilan kita. Sebenarnya orang ni kadang-kadang bila dia bercakap, kita takut dua je. Yang keluar daripada mulut kita ni sama ada mutiara, ataupun yang keluar daripada mulut kita ni najis. Mutiara ni makna dia cakap dengan ilmu dia, nampak bijak dia. Tapi kadang-kadang yang cakap tu keluar, tune-nya sama, tapi nampak ke bodoh ni, minta maaf lah sebut. Dan nampak ke busuk yang dikeluarkan daripada mulut dia. Jadi makna kalau kita tak tahu dengan jelas apa yang kita nak cakap, elok diam. Sebab tu Islam bagi tahu, dan falyaqul khairan aw liyasmut. Cakap hak baik ataupun tak tahu nak cakap benda baik, diam. Ini kadang-kadang menampakkan kejahilan, kebodohan. Orang-orang duk komplain tak habis-habis. Nampak macam betul tu kan, duk condemn Datuk Menteri begitu-begitu gini. Kena tengok balik, dah tak betul rupanya apa yang dikomplain, apa yang dikondem. Sedangkan mengikut ulul amri, wa ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulul amri minkum. Al-Quran dah bagi tahu dah.
taati Allah, taati Rasul, ikuti Rasul, dan ulul amri minkum, pemerintah di kalangan kamu. Kalau buka kitab Riyadhus Salihin, kan ada guru kita Ustaz Said Tirmizi pun baca kitab Riyadhus Salihin. Bab yang ke-78 79 bicara tentang pemimpin yang adil. Antara yang disebut dalam salah satu daripada hadis bab yang ke-79 ialah berkaitan dengan mentaati pemimpin. Sebaik-baik pemimpin yang dia mendoakan rakyat doakan dia, dan dia mudahkan urusan rakyat gembira dengan dia. Seburuk-buruk pemimpin benci pada rakyat benci kat dia, dan dia tidak mendoakan rakyat mendoakan keburukan kepada dia, kan? Maknanya pemimpin ni perlu ditaati. Selagi mana, sahabat tanya kat Rasulullah, selagi mana mereka masih mendirikan salat di tengah-tengah kalian. Selagi mana pemimpin kita masih semayang bang, orang Melayu kita kata, masih kan Muslim, selagi itu kita kena taat. Haram hukumnya kan menjatuhkan kerajaan, haram hukumnya kan menjadi buruh dalam menjatuhkan kerajaan Muslim. Yang itu maknanya sekadar umum hadis, dan beritahu makna ulul amri itu perlu ditaati selagi mana mereka tidak membuat sesuatu yang salah. Lainlah ulul amri kata Covid jangan siapa semayang. Itu tak betul lah. Tutup surau, tutup masjid, kat rumah pun jangan semayang. Itu tak betul lah. Selagi mana tidak kata begitu, maknanya selagi mana itulah kita kena taat kepada ulul amri. Wallahu a'lam, tuan-tuan. Sekadar itu dulu. Qul qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil dina siratal mustaqim. Allahumma yassir ya karim ya fattah. Wa nasta'in. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad alihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Subhanallah.